كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Saya lama tak datang sini. Bila saya diberi jemputan surau ni, saya teringat surau ni antara benda yang paling obvious hari itu masa semula-mula saya datang. Surau ni sangat sejuk. Oleh kerana itu saya bawa benda ni hari ni. So aku tak terkencing lagi, insyaAllah. Selimut siap-siap. Tuan-tuan, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala. Pagi ni Allah beri izin kita duduk di dalam majlis ilmu. Allah beri kita jadi tetamu dia. Ini satu kesempatan yang hebatlah, maknanya terutamanya kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini masuk hari yang ke-26. 6 ke 7? Tak ingat hari. Hari yang ke-26 daripada bulan Ramadan. Ini bermakna kita masih ada beberapa hari sahaja lagi yang berbaki untuk kita menghabiskan bulan Ramadan Al-Mubarak yang begitu hebat ini. Tuan-tuan, bagi saya, bila kita dah masuk pada 10 hari yang terakhir Ramadan, sebenarnya ini satu fasa yang cukup penting, iaitu fasa-fasa yang terakhir sebelum kita meninggalkan Ramadan, ataupun Ramadan itu meninggalkan kita. Sebab Nabi SAW, Rasulullah ni bila masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, Nabi SAW ni bersungguh-sungguh ataupun Nabi gandakan amal ibadah kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Amal ibadah ni apa saja amal kebaikan. Maknanya bukan setakat solat, bukan setakat bacaan Al-Quran, bahkan ibadat-ibadat kebajikan yang lain, umpamanya sedekah, umpamanya buat baik ke orang, umpamanya duduk majlis ilmu, digandakan pada 10 hari yang terakhir. Sebab benda ni ataupun fasa ini diberi keistimewaan yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab itu Nabi suruh kita cari Al-Qadar pada ketika 10 hari yang terakhir Ramadan. Dalam satu hadis Nabi sebutkan taharraw lailatul qadri min 'ashril awakhir fil 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar itu pada ketika 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya kita berada di fasa yang Nabi sebut dalam hadis. Oleh kerana Nabi SAW seorang makhluk Allah yang paling disayangi oleh Allah, maka Nabi menunjukkan contoh yang terbaik. Bila mari saja akhir Ramadan, Nabi gandakan pahala, Nabi gandakan amal ibadat supaya beroleh pahala yang besar. Itu benda ni. Dan sebenarnya inilah suatu fasa yang mana kita nak sangat mohon daripada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan keseluruhan dosa. Sebab antara kelebihan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW,
Iaitulah bulan ni antara bulan yang Allah Ta'ala jadikan, Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan ni. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa kita antara orang yang Allah Ta'ala pilih bertemu dengan bulan ni? Bulan ni kemuliaannya cukup besar. Kita barangkali kita nampak Ramadan ni, biasa orang Melayu kita bila sebut Ramadan, dia nampak Ramadan ni apa? Puasa tak? Sebenarnya Ramadan ni bukan tentang puasa semata. Kita kan selalu sebut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Apa makna Ramadan Al-Mubarak? Ramadan yang diberkati oleh Allah. Apa makna Ramadan Karim? Ramadan Karim dengan makna Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik, sebenarnya kita selalu sebutkan bahawa bila sebut Ramadan, kita nampak Ramadan itu sinonimnya dengan puasa. Orang kita lah, mungkin dia salah faham ke apa, Wallahu'alam. Sebab setelah sekian lama kita hidup dalam dunia ni, ada orang umur 60, 70, 80, ada orang umur 40, dia memahami bahawa bulan Ramadan itu hanya khusus kepada puasa. Menyebabkan kita dah tukar cara bercakap. Kita panggil bulan ni bulan puasa. Sedangkan yang kita sebut Al-Mubarak, Al-Mubarak ni dengan makna keberkatan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, ialah kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalam bulan ini. Dia macam ni tuan-tuan. Kaedah yang kita nak kena faham, ulama-ulama sebut satu sifir yang sangat mudah. Kaedah yang cukup mudah. Kalau kita betul-betul pegang, apa dia? Siapa pun, ni kaedah dia, ingat. Siapa pun yang terkait dengan Al-Quran, yang ada kaitan dengan Al-Quran, yang apa lagi? Yang selalu berdamping dengan Al-Quran, dia pasti akan dapat kemuliaan dan kelebihan daripada Allah. Ingat kaedah dia? Ingat? Apa dia tadi? Siapa pun yang terkait dengan Al-Quran, dia ada kaitan dengan Al-Quran, dia berdamping dengan Al-Quran, semuanya pasti akan diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Saya bagi contoh mudah. Macam Jibril alaihissalam, seorang malaikat yang dilantik oleh Allah menjadi ketua malaikat. Sebab apa dalam ramai-ramai malaikat, Jibril alaihissalam diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan ini. Sebab Jibril tugas dia apa dia? Siapa-siapa? Apa tugas Jibril alaihissalam? Tugas dia itulah salah satu daripadanya menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dia Quran ni satu mukjizat yang besar, mukjizat yang cukup agung. Allah Ta'ala tak akan berikan tugasan menyampaikan wahyu Al-Quran yang agung ini kepada orang yang bukan ahli dia. Sebab itu dalam bab turun Quran, waktu penurunan Al-Quran dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan yang kita panggil Nuzulul Quran, daripada Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala ambil Quran itu, bawa turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, pada satu malam, sekaligus pada satu malam di Baitul Izzah. Yang bawa Quran ni siapa dia? Jibril alaihissalam. Dieskort oleh ribuan malaikat-malaikat yang ada. Kerana ni wahyu Allah Ta'ala, dia bukan satu benda yang main-main. Jadi Jibril ni antara malaikat yang Allah Ta'ala jadikan dia ada kemuliaan yang tersendiri. Dia roh. Nama lain bagi Jibril alaihissalam ialah roh. Roh ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu, malaikat ni tempat tinggal dia di mana? Di langit. Bumi ni tempat kerja dia. So malaikat dia akan selalu ulang-alik. Langit bumi. Macam awak duduk dekat Setiawangsa, kerja kat mana? Kerja dekat Rawang ke dekat KL. So kita akan ulang-alik daripada tempat tinggal ke tempat kerja. Betul? Cuba cakap betul dia, tolong. Malaikat yang bertugas, dia daripada langit turun ke bumi. Sebab bumi tempat orang kerja. Habis kerja dia balik ke langit. Habis tu perjalanan langit bumi ni kan jauh. Oleh kerana itu malaikat ni dia satu makhluk yang paling laju pada alam ini. Malaikat. Kerana malaikat khuliqa min nur, dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Cahaya ni memang sifat dia laju. Tak ada benda yang paling laju dalam dunia ni kecuali cahaya.
Cahaya ni awak buka torchlight, buka, dia tu sampai ke depan sana, sejauh mata memandang. Kita ni lambat sebab kita bukan daripada cahaya, kita daripada tanah. Tanah tu pula tanah liat, memang lambat. Kita dia jalan ni macam penguin seko-seko. Datang masjid je pun, tambah yang memang obesity punya, makan bulan puasa macam hantu. Itu jalan. Malaikat Jibril AS dan malaikat-malaikat yang lain, dia jadi daripada cahaya. Sebab itu tak pelik dalam satu hari, dalam satu masa, ramai orang meninggal dunia. Malaikat maut boleh ambil nyawa serentak. Sebab dia laju, dia boleh ambil nyawa orang sini, dia boleh ambil nyawa orang sana secara serentak satu dunia. Sebab dia laju. Jibril AS, malaikat yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran terus kepada Nabi SAW. Dipanggil kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Jibril, dia dilantik menjadi ketua bagi segala malaikat. Dan Jibril ni sebut dalam Al-Quran dalam ayat lain, muta'in thamma amin. Jibril ni dia paling ditaati oleh makhluk yang ada di langit. Sebut je Jibril, dia antara yang paling ditaati dan paling dipercayai. Dan Jibril ni bukan senang-senang dia nak turun ke dunia. Dia tak akan turun ke dunia kecuali ada event yang besar. Faham? Di malaikat-malaikat ni, ribuan malaikat, yang paling mulia Jibril AS. Jibril AS, bila sebut Jibril, semua makhluk di langit sana, malaikat-malaikat yang ada, semua tunduk dan taat pada dia. Hebat. Sebab itu Jibril sekarang ni, dia jarang turun ke bumi. Sebab apa? Tugas dia dah selesai. Apa tugas dia tadi? Sampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah masih hidup, dia kerak pulang alik. Daripada langit ke bumi, tempat kerja, tempat tinggal, tempat kerja, tempat tinggal. Bila Nabi telah wafat, maka Jibril AS jarang turun ke langit. Sebab Jibril, bila dia turun ke langit, itu bermakna ada satu benda yang besar. Jibril, bila turun ke langit, daripada langit turun ke bumi, ada satu benda yang sangat besar. Iaitu, macam dulu, disampaikan wahyu pada Nabi, disampaikan Al-Quran. Sekarang ni dia jarang turun, kecuali ada event-event yang besar yang diperintahkan oleh Allah. Jibril, Ruh turun, baru dia turun. Terutama bila? Pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, ribuan malaikat, trafik langit dengan bumi ni, trafik atas sana sesak. Kerana ribuan malaikat turun tak putus-putus. Termasuk ketua dia, Jibril AS. Bila ketua dia turun, maknanya ini satu pesta ibadah yang hebat malam tu. Dia nak saksikan hamba-hamba Allah yang bangun malam, yang munajat pada Allah, nak tengok siapakah amalan solat, amalan Quran, amalan apa pun yang naik ke langit, disaksikan oleh Ruh Jibril AS. Dia Jibril ni dia macam lebih kurang orang yang berjawatan besar. Dia jarang-jarang turun. Kalau dia turun, maknanya ada event besar. Dia macam surah tuan-tuan ni mengurusi dah besar dah. Tapi ada lagi besar, umpamanya YB datang. Bila YB datang, maknanya benda tu dah tak jadi benda yang biasa tau. Benda tu jadi ada protokol. Betul tak? YB datang ke, Perdana Menteri datang ke. Bila sebut program sikit-sikit, biasanya JK datang. Tapi hari itu boleh jadi YB Menteri datang. So maknanya benda tu bukan benda yang biasa, tapi benda tu benda yang hebat lah. Demikian Jibril AS dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi ketua malaikat. Dan kalau kita tengok Al-Quran itu bila tu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi Muhammad itu penghulu bagi segala Nabi. Diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kaedah kita tadi apa dia? Siapa pun yang terkait dengan Al-Quran, yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia pasti akan dapat kemuliaan dan kelebihan. Quran bila turun dekat Jibril, Jibril jadi ketua malaikat. Kelebihan banyak pada dia. Quran turun dekat Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi Muhammad tu ketua bagi segala Nabi. Dia beri kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan kemuliaan yang banyak, kelebihan yang banyak. Tak ada pada Nabi lain. Mujizat Nabi saja 1,200 jenis.
Mukjizat Rasulullah saja 1,200 jenis. Nabi lain sikit je, Nabi lain ada yang 9, 10, belasan mukjizat. Tapi Rasulullah 1,200 jenis mukjizat dia seorang. Sebab apa diberi lebih oleh Allah? Kerana dia ada kaitan dengan Al-Quran. Demikianlah Al-Quran diturunkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat Nabi lain. Maka jadilah kita ni penghulu bagi segala umat. Kitalah umat yang terbaik. Tidak ada umat yang paling mulia di sisi Allah kecuali umat Nabi Muhammad. Kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kamulah sebaik-baik umat. Khairu ummah. Kenapa? Kerana Quran ada kaitan dengan kita. Kita ada kaitan dengan Quran. Sebab tu kita diberi kelebihan. Apa kelebihan kita? Banyak. Umat dulu kalau buat jahat, terus Allah bayar cash. Kita dah Allah tangguh dulu. Sampai hari kiamat Allah buka ruang untuk taubat. Umat dulu kalau dia nak buat satu kebaikan, dia kena buat dulu baru dapat pahala. Kita niat saja dapat pahala dah. Contoh awak niat nak datang majlis ilmu, dapat pahala, belum datang lagi. Tiba-tiba pagi ni datang betul. Pahala niat dapat satu, pahala datang majlis ilmu dapat lagi. Jadi 2 pahala. Lepas tu tidur pula majlis ilmu, potong pula pahala. Siang kamu. Nampak tu? Contoh lah. Umat kita ni umat yang terbaik. Demikian Al-Quran bila diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar, maka jadilah malam Al-Qadar itu sebaik-baik malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada malam yang paling Allah muliakan kecuali malam Al-Qadar. Sebab apa? Dia ada hubung kait dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Baik, bulan Ramadan bila Allah turunkan Al-Quran, maka jadilah Ramadan itu sebaik-baik bulan, penghulu bagi segala bulan. Diberi kemuliaan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, puasa yang Allah fardukan ini adalah kerana bersempena kemuliaan Al-Quran yang turun dalam bulan itu. Kalau kata ulama, kalau Quran turun bulan Rejab, nescaya Allah fardukan sebulan awak puasa bulan Rejab. Kerana apa dia? Kerana memuliakan Al-Quran yang turun dalam bulan Rejab. Tapi hakikatnya Quran turun bila? Quran turun pada bulan Ramadan. Maka jadilah bulan ni bulan yang penuh dengan berkat. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala wajibkan awak puasa sebulan terus? Ramadan. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala syariatkan malam-malam harinya awak buat tarawih pukul 10 baru balik. Hari lain pukul 9 balik dah, lepas isyak balik. Ramadan duduk iktikaf dalam masjid baca Quran malam-malam dalam tarawih. Tak ada satu bulan pun yang Allah Ta'ala jadikan kemuliaan itu kecuali Ramadan. Sebab apa dia? Dibesar bulan tu kerana Al-Quran. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga, Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan dia, kecuali bulan Ramadan. Siapa pun yang ada kaitan dengan Al-Quran mesti dia ada kemuliaan dia tersendiri dan dia ada kelebihan dia. Al-Quran diturunkan pada hari Jumaat, maka jadilah hari Jumaat itu penghulu bagi segala hari. Diberi kemuliaan oleh Allah hari ini, Jumaat. Siapa-siapa ibadat hari Jumaat tak sama macam ibadat hari lain, pahala lain. Jumaat mana ada zuhur? Jumaat ada solat Jumaat, tak ada solat zuhur. Solat zuhur 4, Jumaat apa? 2 rakaat. Demikian Al-Quran bila turun di bumi Mekah Madinah, tidak ada dalam tempat pun dalam dunia ni yang paling dimuliakan oleh Allah, paling berkat di sisi Allah kecuali Mekah dan Madinah. Sebab itu bumi ini dipanggil Haramain, 2 tanah haram. Sebab apa? Bumi itu Al-Quran. Bila ada kaitan dengan Quran, Tuhan beri kemuliaan dan kelebihan. Awak salat di Mekah 100,000 kali ganda pahala. Salat di Madinah berapa ribu? 1000 kali ganda pahala. Salat di Setiawangsa 10 ya. Sebab apa? Sini bukan tempat turun Quran. Nampak tu? Cuba bayangkan kalaulah Al-Quran turun dalam hati manusia.
sudah tentu kita akan jadi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Bayangkan kalau Quran tu diturun mana-mana pun tempat tu jadi mulia. Turun pada Jibril, Jibril jadi mulia, jadi ketua malaikat. Turun hari Jumaat jadi mulia, ketua bagi segala hari. Turun Ramadan, sekarang ni Ramadan. Tengok Ramadan macam mana, ramai mana orang datang, sebab solat, orang ibadah, orang jadi baik. Betul tak? Kerana kemuliaan Al-Quran. Bayangkan kalau Quran tu ada kaitan dengan hati kita, selalu masuk dalam hati manusia, sudah tentu kita menjadi orang yang terbaik. Sebab itu bulan ini antara bulan yang Allah pilih untuk diberi kelebihan Al-Quran. Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan. Sebab itu bila kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam bulan ni, itu bermakna Allah nak beri peluang untuk awak ni diampunkan dosa. Sebab kita sebelum daripada ni kan kita minta dengan Allah. Kan sebelum masuk Ramadan kan awak minta. Minta apa? Diamnya aku balik lah macam ni. Minta apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan aku pada Ramadan. Betul? Semua orang minta. Kan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan aku dalam bulan Rajab, berkatkan aku dalam bulan Sya'ban, beri berkat pada aku dalam bulan Ramadan, sampaikan aku pada Ramadan. Kalau tuan-tuan perasan, saya tak tahulah, saya selalu perasan, saya tak tahu tuan-tuan perasan ke tidak, setiap tahun, hampir setiap tahun, setiap kali nak masuk Ramadan, mesti kita akan dengar berita tentang kematian. Ada je orang meninggal. Dekat-dekat nak masuk ni mesti ada orang meninggal. Betul tak? Kadang-kadang yang meninggal tu orang yang kita kenal pun, bukan orang jauh, orang kita kenal. Anak beranak kita saudara mara. Berjadi jemaah-jemaah di masjid yang selalu kita tengok dia dekat masjid surau. Betul tak? Tambah yang selalu tidur dalam ceramah itu cepat mati tau. Memang cepat gila mati. Tak korang lah. Selalu kita dengar benda tu. Sedangkan orang yang mati tu, dia pun minta doa yang sama macam kita minta. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Cuma dalam ramai-ramai yang minta tu, tak semua Allah pilih masuk dalam bulan ni. Kita, saya, awak semua, antara orang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Allah makbulkan permohonan kita nak duduk dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Itu bermakna Allah nak beri keampunan pada kamu. Sebab bulan ni, kerana Al-Quran diturun, special dia, Allah buka seluasnya pintu keampunan. Dulu, ada seorang sahabat Nabi, saya nak share hadis sikit. Nama dia Talhah bin Ubaidillah. Kita bila subuh ni berhenti pukul apa, kita tak ada lama tau, sebab berceramah air memang tak ada dah. Jadi jangan faham. Aku maghrib lagi nak tunggu tau, kena cakap-cakap, nanti Zuhur cakap lagi. Cerah sikit kita berhenti. Kita habiskan hadis ni boleh? Cuba cakap boleh, tolong. Ada orang rupanya. Baik. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Talhah bin Ubaidillah. Dia ni sahabat Nabi yang antara yang dijamin syurga oleh Allah. Ni tuan-tuan dengar hadis ni memang penting sangat. Rugi kita dengar. Yang tidur tu bangun kejap, dengar hadis, habis hadis ni tidur balik. Tak apa. Ada seorang sahabat nama apa tadi? Talhah bin Ubaidillah. Hadis ni masyhur. Kita pun biasa dengar boleh jadi. Dia antara sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Dia tak ramai sahabat yang dijamin syurga ni. Apa makna jamin? Makna kau buat apa pun kau confirm syurga. Tu jaminan dia bagi. Dhaman. Dia seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah, yang kisah dia pernah Islamkan dua orang sahabat yang lain. Yang seorang member dia ni masuk Islam, amalan dia kuat tau. Dia berjihad, last kali mati syahid. Mati syahid.
Yang seorang lagi masuk Islam ni, lepas member dia mati syahid, dia hidup setahun. Setahun lepas kawan dia mati syahid, baru dia mati. Dia mati tu mati biasa tau. Mati yang normal. Maknanya tak ada lah macam member ni mati syahid. Yang dia tu mati lambat sikit setahun selepas tu. Setahun selepas member dia mati syahid, baru dia mati. Mati pula dalam keadaan yang biasa sangat. Ringkas cerita lah, pendekkan cerita. Sebab takut panjang dengan lepas raya pula habis kan. Jadi Talhah ni satu malam dia tidur. Dia pun mimpi. Mimpi apa? Dia mimpi dia betul-betul berada depan pintu syurga Allah. Allah. Tengok sahabat Nabi mimpi. Logiklah dia ahli syurga. Mimpi pun pintu syurga depan mata. Sebab dia orang yang soleh. Macam kita kan mimpi mesti mengarut lah. Jatuh tempat tinggi, patut mengulau, buat lagi mimpi orang, usah janda, macam-macam lah. Sahabat Nabi ni mimpi apa? Depan pintu syurga. Dia nampak depan pintu syurga tu ada dua orang sahabat yang diislamkan tadi. Yang seorang mati syahid, yang seorang ni mati biasa. Nampak tak? Dia tengok ada satu malaikat yang keluar daripada pintu syurga. Malaikat ni kelihatannya memanggil kawan dia yang mati biasa ni masuk syurga lebih awal daripada yang mati syahid. Padahal dia mati lambat, mati pula mati biasa. Member ni mati awal, mati pula mati syahid. Tiba-tiba malaikat panggil yang apa? Mati biasa tu masuk syurga tu. Kali kedua malaikat keluar, baru malaikat panggil yang mati syahid ni masuk syurga. Lambat sikit. Kali ketiga malaikat keluar, malaikat memandang ke arah aku, kata Talhah. Malaikat suruh apa? Irji' ya Talhah. Mundur sikit wahai Talhah. Belum sampai masa kamu nak masuk syurga. Dia lambat sikit. Dia masuk syurga juga kerana dia kan dijamin ahli syurga. Tapi lambat. Dia nak masuk syurga ni tuan-tuan, dia bukan ikut suka hati kita nak mana masuk. Dia ada term dia ada queue dia. Faham tak? Dia tak boleh masuk sekali go gitu, dia ada queue dia beratur. Faham tak? Dia kena scan MySejahtera dulu, dia tembak semua SOP. Dia ada SOP dia. Dia bergantung kepada amal masing-masing. Kalau kita ni jenis orang yang suka lengah-lengahkan urusan ketaatan pada Allah, lambat masuk syurga. Orang azan tak datang masjid lagi, sembang dulu. Tak? Orang solat tarawih, dia duduk gulung rokok kat luar. Orang autiru wa majidu solat witir, dia bangun balik. Tu lambat masuk syurga. Saya pelik orang tu. Bila autiru wa majidu, dia balik. Padahal itu yang afdal kita buat bersama dengan imam selepas tarawih. Aku ingat dia orang salah faham bahasa Arab kot. Autiru tu mana berwitir lah, bukan suruh balik. Ngomong tu. Takut dia salah faham kot. Dia autiru majidu, baliklah wadah. Bayang. Salah tu, salah. Autiru tu makna orang suruh witir, tak balik buat apa? Sakit perut ustaz. Takkan sampai separuh masjid sakit perut. Separuh terus. Betul tak? Dia tak reti. Patut doa, ya Allah, nak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mana nak wimu? Witir tak buat. Betul tak? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah aku syurga-Mu ya Allah. Witir tak buat, syurga mana nak mu? Tidak kita. Aku nak marah kan cek patai ni. Jadi Talhah dia tengok, dia pelik kan. Dia nak masuk syurga ni bukan ikut sedap awak nak masuk, dia ada queue dia. Kalau kita jenis orang bersegera dengan ketaatan pada Allah, masuk syurga awak. Tak? Orang kaya paling lambat masuk syurga. Sebab apa? Dia banyak harta. Harta yang akan dihisap oleh Allah satu-satu, melambatkan dia. Tak? Harta kita banyak orang kaya kan, pakaian banyak mana macam muslimat, kaya-kaya. Tudung banyak mana, satu almari tu tudung dia, tudung bawah, tudung syakak, tudung bewok, macam-macam. Kena soal. Tak? Kereta banyak mana kena soal. Lepas tu orang kaya ni lambat sikit masuk syurga.
Kalau dia betul beriman, tak ada sangkut riba, tak ada sangkut apa. Sebab harta dia akan dihisap satu. Kalau tak ada sangkut apa, syurga, sangkut satu je, rasuah ke apa ke, mengikut alam dalam neraka Allah wa'alaikumsalam. Jadi Talha dia tengok, dia pelik Dia bangun tidur, dia nangis Dia nangis bukan sebab dia lambat masuk syurga. Dia nangis sebab dia pelik, dia terkejut. Sebab apa yang mati biasa masuk syurga dulu? Kalau tuan-tuan faham kelebihan orang mati syahid, tuan-tuan akan faham kenapa Talha tu terkejut. Dan saya sebut secara ringkas lah, orang mati syahid dalam hadis-hadis Nabi sebut, himpunan hadis-hadis. Orang mati syahid ni apa kelebihan dia? Salah satu contoh. Come on guys. Tak tahu dia langsung. Aduh. Setitis darah yang keluar daripada tubuh badan orang mati syahid diampunkan semua dosa oleh Allah. Tengok. Orang mati syahid ni, waktu dia nak mati, kata Nabi, dia tak rasa sakit sakaratul maut. Dia rasa macam satu cubitan kecil. Orang nak mati ni sakit ke apa? Dia ada sakaratul maut. Orang mati syahid tak ada. Allah kecualikan pada dia. Bahkan dalam satu riwayat sebut, orang mati syahid ni diminta pada Allah nak hidup lagi sekali, nak mati macam tu berkali-kali, sebab sonok dan sedap lazat. Orang mati syahid ni, kata Nabi, waktu dia nak mati, dia diperlihatkan oleh Allah kedudukan dalam syurga. Dia nampak dah tempat dalam syurga, mahdikai dia, rumah dia, istana dia. Satu syurga yang sangat indah, dengan bidadari tunggu dia, bidadari comel. Sebab tu tengok orang mati syahid ni biasa dia senyum video-video mujahidin Palestin mati senyum. Bila senyum mesti ada benda yang indah depan mata dia. Tapi kalau kita fikir logik, betul sungguh. Sebab itu dia tak rasa sakit mati tu. Sebab depan mata dia ada satu benda yang indah, sehingga dia tak tersedar mati tu sakit. Dia macam, dia manusia ni kalau ada benda yang asyik depan dia, dia kadang-kadang dia tak ingat apa dah dia nak buat. Contoh macam orang tengok bola. Dia asyik tengok bola, bila masuk je ke kotak penalti nak shoot pada gol, dia bangun secara automatik. Dia tak fikir dia pijak kaki orang ke, pijak kepala orang ke. Sebab benda depan mata tu mengasyikkan. Boleh faham tak? Alah macam yang Nabi Yusuf tu lah. Nabi Yusuf lalu, Nabi Yusuf kan handsome. Betul. Hadis tak habis lagi ni. Sambung. SOP sampai pukul apa? Raya ketiga. Kan Nabi Yusuf tadi lalu, Nabi Yusuf kan handsome kacaan. Ada muslimat tu, dia kan tengah potong tu buah. Betul apa? Bukan durian. Kau musangking ke apa? Dia potong apple kan. Dia potong. Nabi Yusuf lalu punya handsome, indah depan mata dia. Dia pandang dia tak perasan potong buah dah habis dah. Dia potong jari sendiri. Sakit tak sakit? Sebab apa? Depan mata dia ada satu benda yang sangat indah. Berapa TV ada dalam dunia ni? Cuba cakap apa? Berapa ni? Dia tak perasan potong tangan tu. Sebab apa? Depan mata dia ada benda yang sangat indah. Faham? Kalau payah faham, contoh lain. Dia macam tuan-tuan dengar ceramah lah. Kan tak perasan dah pukul 7. Maknanya apa? Maknanya aku handsome tu. Tak faham lagi? Tak faham nak contoh lain lagi? Faham dah. Jadi orang mati syahid ni, tuan-tuan, dia tengok syurga depan mata dia. Logik akan dia tak rasa sakit nak mati. Orang mati syahid ni apa lagi kelebihan dia? Dia dikecualikan oleh Allah daripada dahsyatnya suasana mahsyar. Orang lain terpaksa telanjang tanpa surat benang, matahari jengkat atas kepala, titian sirat, baca buku catatan amalan. Orang mati syahid tak perlu. Dia bangkit daripada kubur dia, Allah terus hantar ke syurga.
Dia tak perlu melalui proses yang panjang. Faham? Kita ni banyak proses. Tadi orang ada harta banyak dihisap dulu. Orang buat dosa dengan orang, tak sempat minta maaf, dia kena cari orang tu ke akhirat. Nak cari kat mana? Bilion manusia yang bangkit. Sejak zaman Nabi Adam dulu sampai zaman kita ni, ramai orang hisap satu-satu amalan. Kalau umur 60 tahun kena hisap seorang. Agak-agak giliran kita tu tak tahu tahun bila tu nak hisap. Orang mati syahid, dia tak perlu. Dia VIP tau. VIP mana? VIP tak payah beratur. Dia datang lambat ke, sebab dia VIP, dia tak payah beratur macam buffet makanan lah. Kau datang awal, kau buffet beratur. VIP makanan dah hidang, kau datang lambat ke tu pergi ke meja off. Demikianlah VIP hari kiamat, salah satu golongannya ialah orang mati syahid. Dia bangkit daripada kubur, orang lain berduyun-duyun kepada mahsyar, dia Allah tu hantar ke syurga. Itu kelebihan dia. Orang mati syahid ni, dia dapat syurga yang paling tinggi, Jannatul A'la, Jannatul Firdaus. Kan syurga Firdaus ni 4 je penghuni dia. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Syurga ni dia banyak tingkatan level. Bagi para nabi-nabi, dia duduk satu tempat syurga tu. Nabi-nabi, orang yang selalu membenarkan agama Allah, orang mati syahid, orang soleh, duduk sekali. Orang mati syahid ni duduk dengan anbiya, duduk dengan nabi-nabi. Level tinggi lah. Dia macam orang pergi umrah, pergi haji. VIP, duduk dekat hotel masjid tu, Hilton ke, Menara Jam ke, Sofwah ke, semua. Kalau yang memang jenis yang cikai-cikai, duduk hotel Bangla belakang. Ibarat macam tu lah. Dari tingkatan dia. Itu tabung saya tu nak pergi ke mana? Tolong letak duit ya. Sekejap lagi nak omong sumbangan tu, letak terus lah. Lepas tu, orang mati syahid ni, dia diberi oleh Allah Ta'ala kuota. Dia boleh tarik 70 orang ahli keluarga dia masuk syurga. Macam menteri ya, dia ada kuota haji dia. Kuota menteri. Dia menteri, so adalah kuota menteri. Dia berbagilah dekat anak-anak ke siapa orang yang baik, ke staff ke orang yang terpilih. Jadi orang mati syahid dia ada kuota. Okey, siapa yang nak masuk syurga dengan aku? Siapa nak? Contoh. Okey, dia bagi 70 orang je, 70 orang. Oh, hebat. Sebab tu kalau untung kalau ada orang anak dia mati syahid. Confirm anak dia kan tarik mak ayah dia dulu. Betul tak? Untung tuan-tuan kalau ada anak orang mati syahid. Fisabilillah. Tiba-tiba dengan kelebihan ini, Talha dalam mimpi dia nampak yang masuk syurga awal lebih daripada mati syahid. Itu orang biasa. Itu yang dia terkejut. Dia bangun tidur, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi malam. Betul ke dia? Allah Alam. Dia cerita daripada awal mimpi dia. Nabi membenarkan mimpi itu. Betul, mimpi kamu tu daripada Allah, wahai Talha. Betul mimpi kamu itu. Aku tahu siapa orang tu. Dia tanya, ya Rasulullah, siapa dia orang ni? Apa istimewanya dia? Sampai orang mati syahid pun masuk syurga, nampak sikit daripada dia. Allah dahulukan dia, siapa dia ni? Yang kamu tengok seorang tu ada mati syahid, betul tak? Betul ya Rasulullah. Yang seorang lagi mati lambat sikit kan? Ya ya Rasulullah. Dia pernah buat apa dalam dunia dia Rasulullah? Nabi cerita segala-galanya. Saya sengaja senyap macam ni nak bagi ada elemen suspend. Supaya tuan-tuan tanya-tanya, siapa orang tu? Suspend tak? Suspend kan? Kau tak cakap suspend, aku tak sambung. Ngantuk dia pagi ni. Terpaksa buat orang bodoh tau. Ngantuk pagi-pagi. Sebab Haji call dia. Ustaz, on the way ke? On the way. Aku tengah sahur. On the way apa? Nabi cerita, tidakkah orang yang kamu tengok seorang tu mati syahid? Ya. Ya, seorang lagi mati. Dia sempat hidup setahun. Sempat kawan dia mati syahid, dia sempat hidup setahun. Betul? Betul. Bila hidup setahun, tidakkah dia pernah melalui Ramadan pada tahun tu, tahun terakhir tu?
Ya, ya Rasulullah. Itu punca dia. Orang ni kata Nabi, dia pernah diberi izin oleh Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Dia kan mati setahun selepas kawan mati syahid. Dalam setahun tu kan dia sempat dengan Ramadan. Ya, ya Rasulullah. Orang ni diberi izin oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, apa yang dibuat dalam bulan Ramadan? Kata Nabi, tidak ada satu hari pun yang berlalu dalam bulan tersebut kecuali dia selalu minta keampunan Allah. Daripada siang hari dia puasa, malam dia tarawih, dia witir, dia munajat pada Allah sepertiga malam, dia baca Quran. Apa-apa jenis amal kebajikan yang dia buat setiap hari dalam bulan Ramadan itu, ada satu benda pun yang dia nak sangat daripada Allah. Apa dia yang dia nak? Keampunan. Hal ni yang kita dengar hadis Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan dengan ibadat siang harinya, malam di qiyam, di Quran, majlis ilmu, sedekah jariah, apa-apa kebajikan dengan penuh rasa ikhlas, wahtisaba, penuh pengharapan, muhasabah, supaya Allah leburkan dosa-dosa dia, Allah ampunkan kesemua dosa. Nabi kata orang ni tidak ada satu hari pun yang berlalu dalam bulan Ramadan kecuali pada setiap hari, setiap detik, setiap saat dia akan selalu mintakan satu benda yang dia willing, dia nak sangat benda tu. Apa dia? Keampunan Allah. Setiap apa yang dia buat, solat tarawih, di setiap selang-seli rakaat tu, antara rakaat dengan rakaat yang lain, dia selalu minta, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Dia merayu. Allah ni bila kita keluar saja air mata bercucuran kerana merayu supaya Allah ampunkan dosa, confirm Allah ampunkan kesemua dosa. Allah nak tengok kita ni merintih, terutama bulan Ramadan yang memang dia dah buka pintu keampunan tu seluas-luasnya. Jadi orang ni apa-apa yang dibuat dalam bulan ini pun dia tak minta lebih daripada Allah. Dia tak minta banyak. Dia nak satu benda je. Dia puasa ke, dia baca Quran ke, apa kewajikan dia buat, dia mengharapkan satu benda, iaitulah keampunan Allah. Dia bersungguh. Allah tengok keikhlasan itu, akhir sekali Allah ampunkan kesemua dosa dia. Bila dia meninggal, maka Allah janjikan itu Ramadan yang terbaik buat dia, dan Allah angkat darjat dia masuk syurga lebih awal daripada orang lain semua sekali, termasuk orang mati syahid. Allah, tadi kita dengar orang mati syahid rasa seronok, tapi kita tak yakin boleh mati syahid. Siapa je yang sanggup pergi Palestin, betul? Lagi Palestin macam mana? Ceramah tak ada sejawat, tidur. Malu kau orang lah. Tapi bila kita dengar hadis ni, rupa-rupanya Allah beri peluang kat kita. Allah tahu kita tak mampu nak mati syahid, tapi Allah beri peluang kita duduk dalam bulan ni. Ni sekarang ni 26 Ramadan, masih ada lagi beberapa hari. So tolong, jangan ada satu hari pun yang berlalu dalam waktu yang masih berbaki ni, 4 hari lagi ni, tanpa kita munajat, minta sungguh-sungguh keampunan pada Allah. Sebab kita ni banyak dosa sebenarnya. Bila Allah je kenal kita, orang lain tak kenal kita. Orang lain nampak kita semua bagus. Kita pakai kopiah sikit, ada janggut sikit, orang nampak kita bagus lah. Allah yang tahu siapa kita. Kita dengan Allah saja yang tahu siapa kita. Sebab kita semua orang kan ada masa lampau, ada masa silam yang kita sembunyikan daripada orang. Kita datang masjid ni bukannya terus-terus datang. Mesti kita terlibat dengan masa-masa silam kita zaman lara dulu kan. Zaman tak datang masjid, zaman tak join kelas subuh. Faham tak? Tuan-tuan tahu apa masa silam tuan-tuan? Jahatnya ada orang, dia jahatnya dulu, tak ambil cakap langsung, dah ada pencen baru datang masjid. Semua orang ada masa silam. Sekarang ni kita ambil pendekatan untuk berdamai dengan masa yang lampau. Inilah waktunya Ramadan. Kita muhasabah, menghitung balik dosa-dosa yang lampau, minta keampunan Allah, minta dengan dia.
Kita tahu, ya Allah, banyak salah aku, ya Allah, aku banyak salah. Merintih. Biar bercucuran air mata, seketika itu kata Nabi, masa keluar air mata tu kerana rintihan kamu, minta keampunan Allah sungguh-sungguh, Allah ampunkan tu dosa. Dan benda tu berlaku sepanjang Ramadan. Selagi tak habis Ramadan, Tuhan beri kelebihan itu. Sebab tu saya tak boleh nak fikir macam mana ada orang dia sanggup tinggal tarawih kerana nak pergi minum, nak pergi lepak, nak pergi cari pakaian raya, sanggup tinggal witir kerana malas. Dia tak tahu ke benda ni Allah bagi. Bukan semua orang Tuhan izinkan. Katakanlah di Ramadan terakhir, andai kata di Ramadan terakhir, Allah tengok keikhlasan kita, Allah ampunkan dosa, awak mati, dapat syurga lagi awak daripada orang. VIP hari kiamat, Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Lepas tu jangan kita pelekeh setiap amal ibadat. Ni lepas solat, semua orang dia kuliah subuh, dia balik nak sibuk nak tidur. Apa? Betul tak? Relax-relax lah. Sebab itu Nabi SAW berikan khabar gembira tentang hadis ni. Kita tahu kita banyak dosa, minta ampun. Tadah tanda elok, ya Allah. Cakap. Bila kita dekat dengan Allah, sambil-sambil awak menangis, Allah akan mendengar setiap apa pun yang keluar daripada mulut. Setiap apa yang awak cakap, yang awak lafazkan, ya Allah, banyak salah aku, ya Allah. Aku dah tua-tua macam ni, barulah kau bagi kesedaran, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, ada lagi peluang untuk aku taubat. Setiap apa yang awak sebut, yang awak lafaz itu didengari satu persatu kerana Allah Maha mendengar. Bila kita merintih, kita merayu, ya Allah, sekian, ya Allah, aku pernah buat tu dulu, ya Allah. Kau jangan jadikanlah anak-anak aku ni ikut jejak langkah aku sewaktu aku muda, ya Allah. Jangan kau jadikan masa lampau aku sebagai balasan untuk anak-anak aku sekarang. Allah dengar setiap baik-baik perkataan awak. Akhir sekali kita akhirkan, ya Allah, atas apa yang aku sebut tadi itu, ya Allah, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Nangis keluar air mata, Allah ampunkan semua dosa. Allah. Nak tak nak? Nak kan? Confirm nak. Jadi awak kena buat benda itu sepanjang waktu yang masih berlagi. Okey? Cantik kan? Dan dah boleh berhenti kot kan? Okey? Good. Good juga. Tabung mana tabung? Tuan-tuan, saya struggle sekarang cari dana untuk tahfiz sebenarnya. Ke hulu ke hilir, ke sana kemari, merentas negeri dengan bersurat. Untuk cari dana. Kita ada tahfiz kat Shah Alam. Saya buat tahfiz ni percuma, free lah, tak kenakan bayaran. Kita maknanya memang saya niat macam tu. Kita nak galakkan orang hafal Quran. Sebab kita tahu kaedah tadi, siapa yang ada kaitan dengan Quran, Allah mesti akan memuliakan. Macam tuan-tuan tak hafal Quran, tapi kita bantu hafal Quran, ada kaitan dengan Quran, sudah tentu tuan-tuan akan dapat kemuliaan yang sama. Ada satu tanah di Kuala Terengganu, kampung atas tol, orang wakaf 2 ekar, sekarang jadi 4 ekar. Sebab bila kita tampung tanah yang 2 ekar, owner tanah di sekeliling tu ditanya tau, nak buat apa ni? Nak buat tahfiz percuma, komplek tahfiz percuma, sekolah 400-500 orang belajar percuma saya nak buat. Sebab kita dah buat kat Shah Alam percuma selama 4 tahun, Alhamdulillah. Jadi orang excited, dia wakaf lagi, wakaf. Jadi tanah tu makin besar, 4 ekar. Lepas raya ni insya-Allah kita akan start piling. Sebab piling dia kos lebih kurang dalam 700,000 lebih, dekat 1 juta kot saya ingat. Nak piling ni, nak masuk cucuk besi. Jadi tuan-tuan boleh berwakaf nak derma infak. Tambah-tambah ni 10 hari yang terakhir ni, apa-apa ibadat yang awak buat diampunkan dosa oleh Allah, termasuk sedekah. Ni wakaf ni, wakaf pendidikan dan juga pembangunan tahfiz. Satu bahagian RM50. Kalau seorang nak ambil 2 bahagian, 3 bahagian terpulang. Cuma jangan lupa, saya selalu pesan, kalau awak nak infak, kena wakaf, kena apa benda pun,
Jangan lupa niatkan sekali untuk orang yang telah meninggal dunia, mak ayah arwah-arwah tu, supaya diorang dapat kebajikan yang sama. Sebab yang tempat yang kita nak buat dekat Terengganu ni, kita bukan nak buat Tesco tuan-tuan. Jangan salah faham. Kita nak buat apa? Tahfiz Quran. Jadi orang hafal Quran bukan pergi shopping kat situ. Setiap huruf yang dibaca, dihafal, kita yang menyumbang, yang terlibat dengan Al-Quran, yang ada kaitan dengan saham akhirat Al-Quran. Terbayangkan betapa banyaknya nikmat pahala yang kita akan bakal nikmati pada hari kiamat. Allahu Akbar. Lagi pula bulan ini menjadi saksi atas kebaikan itu. Saya sebut benda ni semalam dekat mana semalam? Dekat Puchong. Benda ni saya sebut semalam. Malam tadi diorang pakai bank in tau. Banyak gila masuk. Tapi tak sampai 1 juta, tak boleh payah lagi. Saya setiap kali orang masuk dalam akaun tahfiz, saya akan dapat email. Tak betul-betul masuk. Cakap daripada mana ni? Daripada Puchong. Ni aku ceramah semalam. Betul-betul dia orang nak Ramadan ni menjadi saksi atas apa kemuliaan dia menginfakkan untuk orang nak hafal Quran. Allah. Jadi tuan-tuan boleh siapa-siapa yang tak bawa duit ke apa nak bank in, kita ada nombor akaun. Sebab saya faham lah kadang subuh dan orang datang masjid, orang tak bawa duit, orang kira nak apa, nak solat, nak tidur dan sebagainya. Jadi orang tak bawa duit. Jadi tuan-tuan boleh ambil ni nombor akaun, bank in nanti. Ataupun dah bawa duit ke 1/50 RM50. Lebih tak apa. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada zakat harta yang awak nak salurkan, boleh tempat kita ramai asnaf. Siapa-siapa yang berhajat tu jumpa saya, minta nombor akaun dan sebagainya, nanti boleh bagi lah. Dan niatlah setiap kali kita berzakat, berinfak, supaya Allah ampunkan dosa, terutama bulan Ramadan. Saya cakap tadi, orang yang Nabi tengok dalam mimpi tu, apa dia? Apa pun yang dia buat dalam bulan ini, dia nak satu benda, keampunan Allah. Allah bagi. Boleh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما
النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami bertaubat kepada-Mu ya Allah dengan sebenar-benar taubat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kami kemenangan atas kelemahan diri kami ketika berada dalam bulan Ramadan ya Allah. Engkau terimalah doa-doa kami, segala ibadah-ibadah amalan-amalan kami ya Allah. Engkau berkatilah kami ya Allah dengan menyaksikan al-qadar-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mendapatkan khusyuk dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah dalam bulan Ramadan yang kian berakhir ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya inilah Ramadan yang terakhir kami ya Allah, kami memohon dengan sangat, kami merayu kepada-Mu ya Allah. Kau ampunkanlah keseluruhan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kamu golongkanlah kami dari golongan orang-orang yang muhsinin, orang yang mukhlisin, yang ikhlas pada agama-Mu ya Allah. Berkatilah kami dengan kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Lindungilah kami daripada kesedihan, malapetaka dan kemurungan ya Allah. Hilangkanlah perasaan cintakan dunia ini daripada terbentuk dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perasaan kami gembira untuk bertemu dengan-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kubur kami, barzah kami sebagai tempat kediaman kami yang paling aman dan sejuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah. Tingkatkanlah dan semaikanlah perasaan cinta kasih antara kami dan diri-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau peliharalah anak-anak kami supaya tidak terpengaruh daripada kesan-kesan kesilapan kami yang lampau ya Allah. Berkatilah mereka dan jadikanlah mereka anak-anak yang soleh sebagai penyejuk mata kami, dan mereka sebagai amal jariah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya kami mati bertemu dengan-Mu ya Allah, kami mohon satu daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa yang ada pada diri kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa yang ada pada diri kami ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.